Kuala Nerus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Tan Sri Ketua. Kuala Nerus minta Menteri Kesihatan menyatakan justifikasi kerajaan membatalkan perkhidmatan skim perubatan madani ataupun SPM di peringkat klinik swasta dan hanya meneruskan perkhidmatan tersebut di 10 daerah terpilih sahaja. Sedangkan kementerian baru menerima peruntukan RM100 juta dalam Belanjawan 2024 untuk menambah baik skim perubatan tersebut. Terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih Tan Sri Ketua, terima kasih sahabat saya Kuala Nerus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Pertamanya untuk saya perjelaskan bahawa menyatakan justifikasi kerajaan membatalkan perkhidmatan skim perubatan madani di peringkat klinik swasta itu adalah sikit keliru kerana kalaupun 10 daerah atau 21 atau seluruh negara yang dilaksanakan oleh PH Corp adalah melalui klinik-klinik swasta. Yang berhormat ya, tolong ambil perhatian. Masih lagi klinik swasta yang akan melaksanakan perkara ini kerana klinik-klinik kita memang sudah terbeban ya. Itu pertama. Keduanya, pastinya KKM memandang serius antara perkara yang lalu menghambat kami adalah kesesakan atau waiting time dengan izin waktu menunggu. Khususnya di Jabatan Kecemasan Trauma di seluruh negara. Justru dengan itu KM telah merangka beberapa penyelesaian yang mana kita untuk mengatasi kesesakan ini. Lalu pertama yang kita laksanakan adalah pelaksanaan extended hours ya ataupun kita tambah waktu yang ini yang saya sebutkan baru-baru ni bayaran lokum yang kita sambung kembali setelah diberhentikan. Dulunya 6 klinik kesihatan kita tambah masa yang kurang lebih 4 jam lokum, hampir pukul 10 baru kita tutup, tetapi kita akan terus menambah 75 lagi hospital dan 23 lagi klinik-klinik untuk mengatasi kesesakan, khususnya di ED ataupun di Jabatan Kecemasan itu. Keduanya, kita memperkenalkan skim perubatan madani. Di situ latar belakang skim perubatan madani ini sebagai pilot project yang akhirnya telah kita lancarkan pada 15 Jun ya, dengan permulaan 10 daerah ya. Kuala Lumpur, wilayah Kuala Lumpur, Gombak, Hulu Langat, Petaling, semuanya 10 itu ya, Kelang, Johor Bahru, Kinta, Timur Laut, Kota Kinabalu dan Kuching ya, dengan memberi fokus untuk mencapai apa yang dikatakan mengurangkan kesesakan. Sikit sebanyak kita nampak atas kebaikannya itu. Kedua, kumpulan yang menerima itu adalah kumpulan yang menerima sumbangan tunai rahmah SDR ya, boleh mendapatkan rawatan sakit-sakit ringan. Ini adalah sakit-sakit ringan ya. SPM ini adalah sakit-sakit ringan, the cough and cold, the usual cough and cold, common ailments dengan izin ya. Percuma di klinik-klinik perubatan swasta ya yang berdaftar di bawah skim perubatan madani, berdaftar dengan PH Corp anak syarikat kami ya. Jadi skim ini telah diperluas kepada 11 daerah seterusnya: Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Kota Baru, Pasir Mas, Kota Star, Kuala Muda, Seremban, Kuantan, Melaka Tengah, Perlis dan Seberang Perai Tengah ya, pada 8 Ogos 2023 dalam fasa kedua ya. Dan skim perubatan madani kemudiannya diperluaskan di seluruh negara pada 19 September pada fasa ketiga ya. Dan berdasarkan pada perbelanjaan lepas dan unjuran ke depan, perbelanjaan seminggu di daerah 10. Ini dia yang saya ingin tekankan. Persoalannya adalah apabila kita membuat dasar, 3 perkara menjadi penting. Pertama adalah apa yang dikatakan keupayaan untuk melaksana, kita mampu melaksana melalui klinik swasta. Kedua adalah apa yang dikatakan sebagai natijah atau health outcome ya, natijah yang baiknya. Ketiga adalah kemampanan pembiayaan kewangan. Di situ yang menjadi masalah yang kita sedang hadapi. Sebabnya kalau saya sebutkan ya, ketika kita 26 Februari yang lalu kita skim perubatan madani menumpu operasi, kita kembali menumpu kepada 10 daerah fasa 1 itu justru kerana ya, kalau saya boleh sebutkan ringkasnya, memandang kepada kemampanan pembiayaan Tan Sri dan Yang Berhormat Kuala Nerus ya, dari peruntukan 2024 ya, perbelanjaan adalah RM1 juta seminggu ya. Ia adalah perbelanjaan 1 juta seminggu, dan kalau kita ambil seminggu saja the expenses, pembiayaan common ailments ini ya, yang dibuat di klinik swasta itu saja 1.7 million dengan izin. Dan kalau kita ambil lah, kalau kita nak buat nationwide, itu saja seminggu will cost us 12 to
12 hingga 15 juta seminggu, ya. Dengan kata lain, kalau saya boleh bacakan seterusnya, sebanyak yang telah diperuntukkan 100 juta, tetapi hingga ke saat ini 29 Februari, kita telah berbelanja 78.73 juta, ya. Dan masih berbaki 16.2 juta untuk sepanjang tahun, ya. Jadi dengan anggaran perbelanjaan 1 juta tadi, peruntukannya bakal habis pada April 2024. Tan Sri Yang Di-Pertua, persoalan cabaran, ya, untuk menjadikan dasar-dasar kita itu punya kemampanan itu adalah penting. Dan sementara Tan Sri Yang Di-Pertua, saya juga menyebutkan betapa kita juga ada program-program yang lain seumpama PKM B40 dan juga Afiat dan juga SPM ini. Lalu saya sebagai menterinya mahu menekankan betapa mustahaknya untuk, ya, kami dalam yang memimpin hari ini KKM mau kembali melihat dan menilai akan keupayaan kemampuan fiskal, ya, kewangan pembiayaan ini. Sebab apa? Yang mustahak dalam skim ini adalah outcome. Dan kalau outcome-nya itu adalah hanya cough and cold, Dr. Colin Rus juga faham, ya, bahawa kesan daripada pendekatan yang PKB 40 menekankan tentang preventif, promotif, wellness, ya, sesiapa pun sakit yang datang kita nak bukan saja treat cough and cold ini, ya, ataupun penyakit-penyakit ringan ini, tetapi untuk benar-benar mendatangkan natijah health outcome yang lebih baik. Lalu dengan perbelanjaan yang begitu besar, kalau saya sebutkan, kalau kita mahu untuk melaksanakan seluruh negara, ia akan memakan perbelanjaan, Tan Sri, sebanyak 227 juta seluruh negara. Kalau kita mahu seperti mana yang MUA mahukan, ia di roll out pada seluruh negara. Justru ringkasnya begitu, saya ingin tekankan, dalam kita merangka apapun bikinan dasar-dasar kesihatan, ia mesti pertamanya memenuhi satu health outcome yang lebih baik, lebih mapan, dan juga pembiayaan yang lebih mantap dan lebih berjangka jauh. Ya, atas persoalan pelaksanaan, ia mampu dilaksanakan melalui GP-GP swasta, ya, klinik kecil swasta kita, itu tidak ada masalah. Apapun kita akan melibatkan GP-GP atau klinik-klinik swasta ini, ya, dalam program-program PK dan juga SPM ini, kita akan terus, sebab saya menekankan kolaborasi publik dan swasta dan Yang Di-Pertua. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Colin Rus, short and sharp soalan dia. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Terima kasih Pak Menteri yang telah memberi penjelasan yang komprehensif lah kiranya. Namun antara faktor utama skim perubatan madani diperkenalkan adalah untuk membantu golongan B40 dan juga miskin tegar agar mereka ini mendapat rawatan primer yang segera. Tujuannya untuk mengelakkan pada berlaku komplikasi yang akhirnya terpaksa dirujuk ke hospital. Itu antara tujuan yang pertama. Yang kedua juga untuk mengurangkan kesesakan yang berlaku di pusat-pusat kesihatan awam. Jadi yang menjadi persoalan saya ialah daripada 10 daerah yang dipilih, 4-nya di Selangor. 4 daripada 10. Sedangkan Selangor sudah ada skim kad peduli sihat. Dan Selangor negeri kaya. Dia boleh tambah aja bilangan peduli sihat. Tiba-tiba di Kuala Lumpur tak ada. Kawasan yang miskin, yang ramai klinik pun kurang, tempat waktu menunggu yang lama dibatalkan. Yeah. Jadi ini antara persoalan yang saya timbulkan. Adakah kerajaan terpuhati bahawa golongan B40 sudah tidak ada di daerah tersebut dan waktu menunggu sudah dapat dipendekkan? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri, terima kasih sahabat saya yang sangat prihatin tentang hal kesihatan. Ya, beliau juga adalah seorang pengamal perubatan. Ya, Datuk Tan Sri Yang Di-Pertua, perkara ini saya pasti ada ruang untuk saya pertimbangkan kerana 10 daerah itu adalah melanjut apa yang telah dibuat dahulu, dan saya sebagai menterinya hari ini wajar mengambil perhitungan untuk membuat penilaian semula dari sudut ketepatan pemilihan. Ini adalah semestinya mesti bersifat database. Ya, saya atas perkara itu sahabat saya Colin Rus tahu juga kita bersama dalam Jawatankuasa Pilihan Khas Kesihatan. Ya, kita telah membuat janji dalam hal kesihatan, Tan Sri, kita tidak akan politikkan. Kita will not weaponize dengan izin hal-hal perkara kesihatan, dan saya sangat bersetuju dengan Colin Rus untuk saya pertimbangkan kembali dan melihatnya secara menyeluruh, khususnya untuk benar-benar dapat mengena ataupun tepat kepada sasaran-sasaran yang memerlukan. Terima kasih Tan Sri, terima kasih Colin Rus. Semangat yang baik. Silakan Tan Pin.